Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Adapun jika dikata oleh orang ada nas Quran Nabi Allah Adam alaihissalam buat yang Tuhan tegahnya itu dengan lupa, maka kita jawabnya adalah Nabi Allah Adam buat, yakni makan dengan lupa itu bukan perkara yang Tuhan tegahnya. Apakah makan dengan lupa? Dan jikalau makan dengan sengaja sekalipun, tidaklah dikatakan buat yang ditegahnya, kerana perkara itu bukan tegahnya pada hakikatnya. Adapun firman Allah Ta'ala wala taqraba hadhihi syajarah, artinya janganlah hampir kedua kamu ini, yakni janganlah makan kedua-dua kamu ini akan ini buah kayu. Maka ayat ini wajib takwilnya, yakni rupa tegah jua, bukan tegah pada hakikatnya, hanya suruh ia pilih. Jika kamu hendak kekal dalam ini syurga, maka jangan makannya, dan jika kamu hendak keluar ke dunia, makanlah, tidak salah. Maka Nabi Adam makan, maka diberi pahala bagi haknya, kerana ia makan itu mengikut kehendak Tuhan dan mengikut Tuhan suruh ia pilih. Maka jadilah pada hakikatnya ia buat yang disuruh, bukan buat yang ditegahnya, kerana wajib Rasul-Rasul itu bersifat amanah dan mustahilnya khianat, dengan dalil akli dan nakli dan ijma' ulama. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan belah ihsan dia, nyepah kurnia daripada dia semata. Semutlaknya semua daripada ketentuan dia. Masih ada kita dan seluruh makhluk yang masih ada ni, semuanya di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu benda pun yang ada ataupun yang dah ada ni ditiadakan, melainkan semua di atas masyiah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Syukur kita Allah SWT jadikan kita pula khairul ummah, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah Ta'ala anugerah dan kurnia ni dan taufik hidayat yang dianugerah pada kita, benar-benar kita boleh mencapai martabat khairul ummah, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar menunaikan segala tanggungjawab untuk menzahirkan kehambaan diri dan kepatuhan
pada perintah Allah Ta'ala, melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dengan ketaatan dan dengan seronoknya meninggalkan segala larangan. Dalam masa yang sama pula kasih supaya semua makhluk ni dapat hidayat dan petunjuk dan rahmat daripada Allah Ta'ala, yang kita akan menyuruh sentiasa diri kita dan orang lain untuk buat ma'ruf, khasnya iman, taat, dan meninggalkan menemungkar, kufur, maksiat. Syukur kita Allah SWT beri kehalubaan, kesungguhan yang berterusan untuk nak belajar, nak memahami perjalanan agama, supaya benar-benar kita beragama mengikut kehendak Allah Ta'ala macam mana sepatutnya kita beragama. Bukan kita beragama macam mana kehendak kita nak beragama. Mudah-mudahan diberikan kita taufik hidayat, diberikan kita kefahaman yang melayakkan kita untuk mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Iaitulah dengan kita memahami perjalanan agama ni dengan betul. Khas kita duk bicara ni bab kerasulan. Dasar kita dah bicara, sindik kita duk bicara ni amanah. Wajib Nabi Rasul ni maksum. Takkan ada apa nama dosa. Sekecil-kecil dosa pun takkan ada. Kalau ada pun tingkah laku pada Rasulullah, sekalipun ada istilah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran membetulkan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu istilahnya takdib, mengajak adab, bukan dosa. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, kata Rasulullah, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Addabani Rabbi, aku ni yang mengajak adab aku ialah Allah yang ajar adab aku. Dia apa saja tingkah laku Rasulullah yang istilahnya tak menepati piawaian kehendak Allah Ta'ala, fa ahsana ta'dibi, Allah lah yang mengajak adab pada dia macam mana istilahnya nak beradab dengan Allah Ta'ala. Dan Allah lah yang telah mengelokkan macam mana proses mengadabkan tingkah laku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Ta'ala memuji akhlak yang ada pada khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau tengok uslub balaghah bahasa Arab tu bukan sebarang makna tu. Itu wa innaka la'alahu, ada inna taukid, itu ada lamul ibtida masuk daripada inna yang kasrah. Sungguhnya kamu ialah sungguh-sungguh ala khuluqin azim, datang dengan ala pula, bukan wa innaka la'ala fi khuluqin azim, tapi ala khuluqin azim, maksudnya betul-betul di atas landasan khuluq, kepribadian, bahasa kita akhlak yang sangat agung mulia. Sampai Allah Ta'ala puji ni, Masya Allah, mestilah menepati SOP Allah Ta'ala. Kalau dengan bahasa SOP ni mudah gitulah bahasanya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasnya. Bahkan masih dalam bab khas juga kita duk bicara ni siapa? Umumnya semua Nabi dan Rasul. Pasal mereka ni memang makhluk pilihan. Takkan Allah Ta'ala silap melantik Nabi Rasul. Itu prinsip kita belajar tauhid. Prinsip kita mengaku Muhammadur Rasulullah, dan siapa yang ditasdik, dibenarkan, dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita, sama. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tak bezakan seorang pun daripada Rasulullah Ta'ala. Tak ada sebahagian kita terima, sebahagian kita tolak, sebahagian kita kata mulia, sebahagian kita hina, sebahagian kita pelekehkan. No. Bab Nabi Rasul tidak sama sekali. Adapun umum manusia selain pada Nabi Rasul, ada istilah baik, buruk, derhaka, taat, macam mana pun mesti ada kayu ukur untuk mengenal siapa yang taat, siapa yang sebaliknya.
mengikut kayu ukur Islam, kaca mata Islam. Spek tu pakai lagi betul. Pasal tak betul kacamata yang kita pakai, nanti benda hak kita nampak batil, benda batil kita nampak hak. Hatta kalau kita tengok Quran dan hadis sekalipun, tengok dengan kacamata yang tak betul, tengok Al-Quran pun sesat, tengok hadis pun sesat. Tengok Quran boleh sesat ke? Boleh sesat. Quran kata apa? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Orang kafir datang Quran lagi bangkang ni Quran. Orang beriman datang Quran lagi iman dengan Quran. Tak sama. Apa isi kandungan Quran, orang beriman lagi orang Ta'ala datangkan Quran bagi apa perumpamaan, buat misal, bagi huraian apa sepatutnya kita kena faham. Orang beriman makin beriman dengan Allah Ta'ala. Orang yang mata lalat, yang kacamata tak betul ni, makin dikufur dengan Allah Ta'ala. Antara khas ayat Quran tu, sebab nuzul ni pasal Allah Ta'ala, antara isi kandungan Quran ni, Allah Ta'ala datangkan uslub nak memberi huraian siapa yang hak, siapa yang batil, iman, Islam, kufur tu macam mana. Ada misal-misal yang Allah Ta'ala beri tu dengan menggunakan binatang, serangga, makhluk yang istilahnya terlalu kerdil dan daif. Ada kalau tengok dengan kacamata orang kafir, dia kata apa? Ma aradallahu bihadza masala. Ni apa Allah Ta'ala buat misal-misal macam ni? Orang yang sembah berhala misalnya, alladzina takhadhu min dunillahi andadan, lanjak mulut tak pergi surah-surah lain. Kama salil ankabut ittakhadha sabaita. Lanjak mulut semua tu. Macam mana Allah Ta'ala jadikan labah-labah buat sarang. Sembah selain pada Allah Ta'ala, taat selain pada Allah Ta'ala, ada pengabdian diri pada Allah Ta'ala, ada hidup ni bermatlamat yang selain pada Allah Ta'ala. Macam mana labah-labah buat sarang. Buat misal labah-labah, buat misal keledai, buat misal lebah, buat misal semut. Semua serangga macam tu disebut dalam Quran. Sampai orang kafir kata apa? Tuhan kata, Tuhan takkan buat misal cerita nyamuk, cerita labah-labah, cerita lebah, cerita keledai. Kama salil himari yahmilu asfara. Buat misal cerita bulan, cerita bintang, cerita guru, cerita langit. Orang yang bengong ni, dia akan nampak tu semua benda-benda tu tak penting belaka. Benda tu dianggap lekeh. Begitu juga masalah menghadap. Siapa menghadap Baitul Maqdis? Siapa menghadap Masjidil Haram? Apa ni? Kalau orang beriman macam mana? Walillahil masyriq wal maghrib. Hak Allah Ta'ala timur dan barat. Ikut dia nak perintahkan di mana kita nak menghadap. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang penting kau ikut apa? Itu je. Susah ya? Tengok kacamata Islam. Misal kalau Allah Ta'ala bagi. Kalau misal tu begitu tajam untuk mentaati sanubari kita. Untuk dengan itu baru kita faham apa sepatutnya kita kena faham. Dengan serangga dan binatang tu lagi bagus daripada kita sebut makhluk-makhluk yang hebat-hebat. Yang pentingnya di atas mana tersentuh hati, mana menyebabkan hidup hati sanubari. Itu besarnya. Sebut misalnya yang kata tadi, lebah, tak ada apa tempat yang dia cari melainkan semua tempat dia hinggap semua yang wangi, yang cantik, yang indah. Lebah takkan pergi kat najis. Ada je benda busuk yang datang, bukan lebah, lalat datang. Lalat ni dia akan cari semua benda tak baik. Kalau lebah ni dia akan cari semua benda baik-baik. Atas misal ulama, jadilah lebah jangan jadi lalat. Senang je misal. Orang tak faham, kata apa cerita lebah lalat, lebah tak ada cerita lain ke? Astagfirullah. Orang kafir dia akan kata ma aradallahu bihadza masala. Ni apa Allah Ta'ala buat misal-misal dalam Quran macam ni? Allah Ta'ala kata apa? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira.
Allah Ta'ala ada sebagian manusia yang Allah Ta'ala sesatkan dengan misal Allah Ta'ala bagi ni, dengan sebab tu manusia sesat. Apa masalah sesat? Kacamata yang kau pakai, kau tengok macam mana, dengan sebab misal lah. Sebab sebut nyamuk je, sebab sebut lalat je, sebab sebut keldai je, tak mau pakai Islam. Bodoh. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dah ada Allah Ta'ala bagi hidayat dengan sebab misal ni. Begitu ramai manusia. Ramai juga. Yang sesat dengan Quran pun ramai, yang dapat hidayat dengan Quran pun ramai. Umumnya Quran. Bihi khas, sebab nuzul Al-Quran tu misal-misal yang dalam Quran. Ada misal dalam Quran menyebabkan orang dapat hidayat, ada misal dalam Quran orang jadi lagi sesat. Dengan seumpama dengan kata misal begitu juga Quran ni, dengan Quran tu ada jadi Wahabi, ada jadi Syiah. Dengan misal tu ada jadi Qadariyah, ada Mu'tazilah. Dengan Quran itu jadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau perhati pula dengan nisbah, sebut kasiran tu, banyak uraian memang ada tu. Panjang nak sebut, sudut walau ramai-ramai, dalam ramai-ramai itu firqah yang pernah Rasulullah hurai kat kita, umat aku berpecah bab akidah ni 73, satu je jalan betul, 72 lagi sesat. Jaga. Jadi yang sesat walaupun ada Quran, walaupun ada cerita bab ketuhanan, walaupun cerita ada bab kerasulan, bab malaikat, bab qada-qadar, bab hari kiamat, bab kitab, masih ada orang sesat. Dan bukan sikit. Satu nisbah 72. Semua 73. Nasrani pun ada yang sesat. Yahudi pun ada yang sesat. Nisbah apa orang Ta'ala turun kat Nabi Isa. Umat Nabi Isa AS, dia berpecah pada 72. Satu je betul, 73 out. 71 out. Umat Nabi Musa 70. 69 out, satu je betul. Umat Nabi Muhammad SAW 73. Satu betul, 72 out. Macam mana nak duduk tempat tu betul-betul? Apatah lagi nak tengok bahan mentah. Apatah lagi nak bahas Quran, hadis. Jaga. Bahan mentah kuat tak betul, kena orang yang pandai mengolahnya. Aku bahasa bahan mentah lah. Orang yang betul mengolahnya, baru bahan mentah ni dia akan jadi sedap. Semua orang berselera makan. Kalau bak makan lah. Bahan mentah yang betul, kalau tukang dia pancur simen, kalau konkrit jadi konkrit, kalau yang mana buat lantai jadi lantai, yang mana buat plaster pun senang. Sapu lekat elok je, seruf. Tak tabur sikit pun, cantik je. Sering. Pasal siapa mengolahnya? Pasir yang sama, simen yang sama, kapur yang sama, pasir halus yang sama. Bagi bahasa dia, air. Berapa kadar campuran dia? Siapa olah? Tak betul yang olahnya bahan mentah tu. Jadi lantai pun berpasir, buat konkrit pecah. Simen nak plaster tak lekat-lekat. Lekat pun rus keping jatuh lagi. Mampu kau? Maksud apa? Tengok siapa mengolahnya. Quran pun sama, hadis pun sama. Khas dengan apa kita nak sebut ni, masalah tu lah. Memang prinsip kita dah belajar apa dia, Nabi Rasul mesti maksum, amanah. Itu kalau dalam Quran, dalam hadis, tengok zahir, tengok kacamata lah. Engkau pakai spek apa? Puak zahiriah, kacamata. Tengok style Wahabi, pegang dengan zahir ayat. Wahabi zahir ayat lah, atau istilah ulama tafsir yang tu dipanggil fahaman zahiriyah. Pemahaman zahiriyah ni apa? Dia lah satu kelompok yang hanya faham Quran berdasarkan zahir ayat. Apa yang tertera, telan mentah-mentah, itu maksud. Sedangkan bukan maksud dia macam tu. Jadi apa masalah dia? Kacamata yang kau tengok, cara kau faham. Satu ulama ajar kat kita ada disiplin nak memahami Quran. Satu, kita belajar bab akidah macam ni, nak belajar prinsip, disiplin dia. Nak terjun betul-betul, sebelum nak terjun betul-betul tengok bahan mentah, ni disiplin dia. Ni disiplin kita belajar apa? Disiplin nak memahamkan Al-Quran dan hadis.
Satu kena ngaji akidah dulu supaya disiplin akidah kita dah belajar dengan disiplin betul ni, jumpa Al-Quran hadis pun tak sesat. Tak sesat. Kalau tak betul cara ambil disiplin Quran hadis, saya sebut bahan hadis dengan bahasa sebut tadi bahan mentah lah. Walaupun baca Al-Quran hadis sesat. Nah, elok. Walaupun hadis Quran duk mulut ya berak sesat. Pasal apa tu? Pasal tak betul disiplin dia. Disiplin dia tak betul. Disiplin dia tak betul. Lepas tu alat dan kayu ukur dia untuk dia nak ambil faham tu, dilalah yang ada dalam Quran tu, dia tak reti. Dia tak reti. Dan dia tak ada format. Macam mana nak memahamkan dilalah. Kan? Saya sebut ni prinsip tau. Macam mana nak memahamkan. Sekalipun tengok zahir ayat ada macam ni, macam mana nak faham ayat tu. Kaedah disiplin dia. Tak reti, diam. Akidah yang dah diajar ada, mesti ada makna. Takkan makna yang tak betul macam ni. Mesti ada makna. Rojok pada ahli. Kaedah ada macam tu. Habis-habis tak ada orang boleh bagi penjelasan yang memuaskan hati. Tanzihkan Allah Ta'ala ada sifat kekurangan. Tanzihkan Rasul dia daripada apa-apa yang nama ni dosa, maksiat. Tidak akan ada sama sekali. Bahkan semua Nabi Rasul pasti taat. Tu ayat Quran macam ni. Habis-habis tak reti, kata dia masih ada makna. Aku tak boleh nak faham makna dia. Jangan faham ikut apa kita nak faham. Disiplin telah diberi. Itu macam mana ayat Quran tu? Wallahu alam, Allahu a'lamu bimuradih. Takkan Allah Ta'ala silap antara Nabi dan Rasul dia. Takkan Rasul dia pun derhaka macam kita. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Satu antara yang kita dah belajar buat malaikat, apa? Harut marut, ajar sihir. Kita kalau belajar ajar sihir, salah. Belajar pun salah, tambah ajar. Untuk kenapa harut marut tak salah pula ajar sihir? Jawab. Dah belajar. Kenapa harut dan marut ajar sihir tak salah? Dah harut marut malaikat ajar sihir. Bolehlah kita belajar. Nampak? Tu cara orang sesat. Cara orang sesat. Cara orang betul macam mana? Ya. Tidur ke apa ni? Kenapa pula tak salah harut dan marut ajar sihir? Kita belajar sihir pun salah. Ni ngajar sihir. Malaikat pula tu. Dan malaikat maksum, tentu dia ajar benda bagus. Nampak saya ajar, nampak cara nak faham tu. Tu kacamata tengok sudut tu. Dan malaikat maksum, dia ajar sihir. Takkan Allah Ta'ala suruh ajar benda tak elok? Mestilah dia suruh ajar yang elok. Jadi bagus tak belajar sihir? Dan yang ngajarnya malaikat, okey lah. Okey. Nampak? Macam mana manipulasi tu boleh berlaku? Isu yang sama, ayat Quran yang sama, kisah yang sama, benda yang diajar sama, tapi cara faham tak sama. Pasal apa? Kau pakai kaedah apa? Format apa? Siapa ajar kau format macam tu? Itu contoh harut marut. Kita nak menempuh ni Nabi Adam ni, sepanjang saya mengaji dengan Tutup Guru, cerita dia, ayat Quran pula dia bukan setempat. Tanis cotet, bohbil bahasa cotet kan. Ayat Quran ni tak silap, Nabi Adam ni ada 9 tempat sebut. Surah Baqarah memang kita jumpa selalu lah kan. Wa 'allama Adam, dengan jumpa Adam awal-awal lagi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allahumma salli alaihi. Nak sebut kata dia cotet macam mana nak faham ayat Quran tu? Cotet tu kumpul dengan dia. Macam mana cerita sebenar yang sepatutnya kena faham? Nabi Rasul ni siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sepil dia. Format dia. Macam mana nak buat? Kalau bukan ahli lagi, hanya tengok jadi atas fahaman zahiriyah, itu yang jadi Wahabi tu. Itu jadi sesat tu. Itu yang sepatutnya kita faham. Kita dah biasa dengar lah siddiq, amanah, tabligh, fatanah, tapi dok kata Nabi Adam buat dosa lagi. Nabi Adam taubat tak ada masalah, tapi taubat daripada dosa. Maksud dosa tu macam mana? Adakah dosa tu dengan makna derhaka? Ataupun dosa tu tak sengaja, ataupun disengaja kan, lupa,
Ataupun dia nama je dosa, rupa je dosa. Sebenarnya kalau nisbah kat kita tak dosa pun, cuma nisbah dia pasal tinggi martabat itu adalah dosa. Ni satu kacamata lain. Tu format dia. Satu, kita mesti belajar disiplin tu. Ni kita belajar tauhid ni belajar disiplin ni. Belajar disiplin, ada faham Quran hadis, padam pada sudut tauhid. Macam mana supaya mentauhidkan Allah Taala, mengasakan Allah Taala dari sudut bab ketuhanan, tanzihkan pada sifat kekurangan, dan macam mana nak tauhidkan Muhammadur Rasulullah, dia adalah utusan Allah, mesti siddiq, amanah, tabligh, watanah. Mesti. Dan kita asas kita belajar siddiq, amanah, tabligh, watanah ni, dia adalah hukum akal. Kalau siddiq, amanah, tabligh, watanah, mustahil sebalik, mustahil khianat. Mustahil khianat apa? Mustahil kufur, mustahil syirik, mustahil nifaq, murtad jauh sekali, mustahil riya, mustahil hasad, mustahil. Sifat-sifat mazmumah batin tu, batin pun mustahil maksiat, zahir pun zahir mustahil maksiat. Kalau ada nampak rupa maksiat tapi sebenarnya taat. Ini kaedah kita nak mesti faham pada Nabi Rasul. Nabi Rasul mesti tanggung macam ni. Adapun lain pada Nabi Rasul, tidak. Salah. Salah ialah salah. Macam mana pun, kalau ada tempat yang tak sepatutnya kita berburuk sangka dengan orang, memang tak boleh buruk sangka lah. Buruk sangka buat apa? Kalau orang awam pun kita tak boleh buruk sangka, takkan nak salah akidah. Bukan buruk sangka, salah akidah dengan Rasulullah, orang yang jadi utusan Allah Ta'ala yang Maha Esa. Boleh faham saya sebut prinsip tu. Kadang-kadang ada juga Tok Mufti lagi nak sebut. Dia kata apa? Haram kita pergi ngintip-ngintip rumah orang. Memanglah, saya pergi ngintip-ngintip rumah orang, haram lah. Tapi yang ni bukan ngintip. Ada orang cerita, dia orang bujang, buat balik betina rumah. Ataupun dia orang betina, ada jantan mari pula tu tengok, meragukan lah. Ada macam ada benda tak kena je. Untuk lapor pejabat agama, kena tak perbuatan tu? Ada mufti yang bengong dulu, satu hal kata dia, salah kata dia. Yang ni hukum mengintip-ngintip, wala tajassasu. Jangan duk mengintip-ngintip orang. Lah, bukan ngintip orang. Depan mata. Tengok jantan, tengok dia usul anak dara. Contohlah kan. Ada main rumah orang bujang, tapi jantan masuk, nak kata saudara mara, bukan, tak bisa tengok. Nak kata pak Melakan pun bukan. Jiran pun bukan, tak bisa tengok. Ni lain ni. Something wrong there kan. Macam mana? Laporlah pada orang yang sepatutnya. Ni macam rumah ni, tengok orang ni tak ada balik sana, balik Kelantan, balik Ipoh, balik Johor, adalah gitu kan. Tengok rumah ni ada orang dah buka skru. Dia kopak pintu. Oh, dia tertinggal kunci kot dalam rumah. Itu dia kopak pintu. Satu dia buka skru kot tingkap. Kau tengoklah. Siapa tu? Dan memang ada kejadian macam tu pun. Saya nak cerita apa ni? Dengan orang awam pun, dari segi kaedah prinsip syarak, kalau tak tahu apa-apa, jangan duk buruk-buruk sangka. Kalau memang kita duk tahu keadaan apa dan siapa, memang benda tu something wrong, jadi kena buat satu tindakan lah. Takkan nak baik sangka. Boleh faham kot saya sebut apa kan? Boleh faham kan? Yang ni kita nak belajar ni, kita bukan nak cerita orang awam. Kita belajar apa? Nabi Rasul. Bila Nabi Rasul, boleh buruk sangka dengan Nabi Rasul, boleh salah i'tiqad kat Nabi Rasul. Nabi Rasul atas prinsip kita belajar ni apa? Mesti maksum, mesti tak ada dosa, mesti takkan ada silap. Jangan kata silap, lalai pun tidak. Kalau ada ayat-ayat cerita dia lalai, dia sesat, mesti ada maksud. Habis-habis tak reti macam mana? Wallahu alam, takkan macam tu maksud dia. Dia mesti ada maksud yang sangat murni. Aku tak faham, memang terjemah bahasa macam ni. Apa maksud bahasa itu? Apa maksud Al-Quran tu? Wallahu alam. Betul kan kaedah kita balik? Muhammadur Rasulullah, maksudnya apa? Siddiq, amanah, tabligh, batanah. Nabi Rasul semua maksum, takkan ada yang khianat. Takkan ada yang khianat. Kepala otak tak faham, bagi faham betul-betul. Kalau ada salah sangka, terfaham yang salah, bagi betul balik.
Pasal dia kesalahan berat. Salah pula salah i'tikad. Dengan salah i'tikad tu nanti kita akan jadi masalah lain. Apa dia? Kita akan mempelekeh Nabi Rasul. Di situ masalah dia tu. Orang yang mulia kita pelekeh. Kita pandang sebelah mata. Lagi membahasakan bahasa-bahasa yang buruk pada mereka. Menisbahkan mereka ni benda-benda yang tak sepatutnya dinisbahkan. Kita ngumpat pun berdosa, fitnah berdosa. Tambah yang ni kata Nabi dan Rasul buat dosa, bukan fitnah dah weh. Yang gila punya salah akidah, rosak akidah, punah Islam kau, punah iman kau. Pelik saya faham kan? Saya sebut apa tu, perincik tu. Jadi kita nak belajar ni, pasal dia nak sebut satu kaedah sikit. Apa dia? Ada pun jika dikata oleh orang, ada nas Quran. Jadi bab-bab ni bukan benda baru. Dulu lagi dah. Satu ulama kita, dia dah bagi format kat kita, macam mana nak selesaikan semua kisah-kisah ni. Semuanya mesti dapat penjelasan yang betul. Kalau penjelasan betul, tak ada masalah sikit pun. Ada masalah sikit pun. Kalau penjelasan tak betul, walaupun ayat Quran yang betul-betul terang, tapi jadi sesat. Saya sebut apa kali tu prinsip tu. Jika dikata oleh orang ada nas Al-Quran, bila nas Quran, kena mahirlah Quran. Nabi Allah Adam ni buat yang Tuhan tegahnya. Nas Quran ada cerita Nabi Adam ni buat benda yang Allah Ta'ala tegah. Pula tu dia nak kata, ada orang kata ni Nabi Adam buat ni dengan lupa. Nabi Adam bukan sengaja, dia terlupa. Okey tak? Nabi Adam ni terlupa-pelupa macam kita ke? Orang-orang bertakwa ni, dia lupa. Dia boleh lupa sampai dia lupa dosa ke? Itu boleh ke? Arak ni, dia terminum contoh. Pasal apa dia terminum arak? Lupa. Arak dia boleh lupa, arak tu haram. Ya benar. Boleh faham saya sebut apa? Dalam pasal banyak dalam syurga tu ada pokok larangan yang masyhur atas nama Syajaratul Khuldi. Pokok khuldi tu kan. Sebut pokok dengan mana buah, sebut syajarah pun dengan mana samarah. Tu pun besar tu nak hurai tu. Saya sebut uslub-uslub bahasa lagi ada tak faham. Saya sebut gitu pasal ada benar saya duk ngajar, saya duk sebut bab-bab macam ni. Ada orang komen, kita duk sebut kata dalam Quran kata pokok khuldi bukan buah khuldi. Bengong kau. Memanglah sebut pokok khuldi. Tapi takkan makan pokok. Makan apa? Buah lah. Satu sebut pokok maksudnya buah. Itu dipanggil bab balaghah, bab majaz mursal. Ada orang bodoh sampai macam tu. Bengong nak komen, nampak cerdik tapi menzahirkan bodoh. Itu masalah. Itu yang apabila tambah zaman-zaman kita ni, netizen yang melambak-lambak ni ada medsos, WhatsApp, Telegram, macam mana lah tadi kan. Facebook apa, TikTok, macam-macam. Dia akan komen, dia akan bercakap mengikut label masing-masing bercakap. Itulah. Ikut dia, di situ akan menserlahkan kita, kata teruklah manusia ni. Ya Allah, ampunilah kami. Hadanallah ila siratal mustaqim. Banyaklah berdoa. Allahumma arham li ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma iftah li ummati Muhammad. Allahumma ati' riqaba ummati Muhammad. Allahumma hdi ummati Muhammad. Allah mansur li ummati Muhammad. Minta banyak-banyak apa? Umat ni Muhammad ni hancur dah banyak ni macam ni. Aku pun tak kena gaya hancur juga. Mujurlah kita belajar daripada tutup guru bagi panduan kat kita. Tapi kesian tengok demo-demo tu siapa? Alah, nak mengaji tak mengaji. Pandai tapi nak komen. Tapi tak kerti. Belajar prinsip ketuhanan pun tak pernah belajar pun, prinsip ketuhanan tak pernah belajar pun, bab kerasulan belajar pun, apa itu ialah sidik amanah tabligh fatanah. Bukan tak tahu langsung, tapi tak pernah ambil pendetilan dia dan mengambil peduli apa sepatutnya dia kena faham. Sedangkan itulah maksud hidup mati dah. Hidup mati untuk apa? Mesti Allah, dia kena faham maksud hidup dia untuk Allah.
Dan hidup mati dia mesti orang yang paling dia kena kasih adalah Muhammadur Rasulullah. Dan siapa yang duduk martabat Muhammadur Rasulullah tu, kita duk belajar ni apa? Nabi-nabi dan Rasul-Rasul. Benar dia lah Rasulullah. Rasulullah takkan ada buat silap. Mereka siddiq, amanah, tabligh, fatanah, maksum. Jadi kalau ada nas dalam Quran, ada cerita Fanasiyah. Contoh dalam Quran tu, surah mana tu? Fanasiyah falam najid lahu azma. Araf. Surah Taha. Terjemah dia tu Nasiyah, lupa ia Nabi Adam. Tu yang ada orang kata Nabi Adam ni makan pokok khuldi ni lupa. Allah yang kata lupa. Itu lupa. Ada ayat Quran lain pula. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Tohaya. Bukan lupa, cerita apa? Yang tu tadi lupa baca tak habis tadi. Fanasiya walam najid lahu azma. Nabi Adam lupa dan kami tak dapati pun ada sebarang azam pada Nabi Adam nak makan bakhuldi atas nama dosa tu. Sebut macam tu, sebut satu ayat macam tu. Satu ayat lain kata apa? Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Toha ayat. Surah Toha ayat, surah yang sama. Apa dia? Bila Nabi Adam makan buah khuldi tu, apa jadi? Fa'asa Adamu rabbahu. Derhakalah Nabi Adam makan Tuhan dia. Derhaka, asa. Lepas tu, bila dah derhaka, apa jadi? Faghawa. Apa ghawa? Sesatlah ia. Sesat pula. Tadi kata tak ada azam. Ayat ni kata sesat. Ayat ni kata derhaka. Dalam masa yang sama ada ayat Quran lain, khas ayat Quran tu untuk Nabi Muhammad, tapi faham semua Nabi dan Rasul. Sebelum tu, wa balagha rasuluhul amin, menyampaikan Al-Quran dan menyampaikan semua wahyu ni. Rasul mana? Rasulun amin. Rasul apa? Rasul yang bersifat amin, yang bersifat amanah. Apa makna amanah? Ismah. Apa makna ismah? Maksum. Apa makna maksum? Tak ada dosa. Tadi kata lupa, tak ada azam. Lupa tak ada azam. Ini derhaka, sesat. Yang ni kata amanah pula. Macam mana ni? Macam mana ni? Ada ayat Quran lain pula. Ma sahibukum, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sesat ni sahabat kamu ni, orang yang bersama dengan kamu ni, orang yang duk musahabah dengan kamu sentiasa ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bukan sesat. Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dah bukan sesat. Memang tak ada menyeleweng sikit pun daripada jalan sebenar. Kalau Muhammad macam tu, prinsip la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Nabi Rasul lain macam mana? Sama. Takkan ada yang sesat, yang salah. Ayat Quran lain kata pula, wa wajadaka dhallan fahada. Aku dapati, dia dapati, Allah Ta'ala dapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan sesat, kemudian Allah Ta'ala bertunjuk. Tak ada kata sesat, yang ni kata tak sesat. Mesti dia selesai. Macam mana nak proses faham entah tu, supaya dapat akidah yang murni, betul, memang Muhammadur Rasulullah. Yang ni yang kalau hanya ambil sebahagian ayat Quran, supaya ayat Quran tak peduli, kacamata tengok tak betul pula, akan kena templak dengan ayat Quran. Kata apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Why do you believe with some part of the Quran, but kau kufur dengan sebahagian ayat Quran lain? Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Adakah kamu beriman sebahagian daripada kitab, sebahagian daripada Quran ni? Wa takfuruna bi ba'd. Dan kamu kufur pula dengan ayat lain. Ayat ni pakai, ayat ni tak pakai, ayat ni pakai, ayat ni tak pakai. Tak. Semua ayat Quran mesti diselesaikan dengan cara yang betul. Tiada disiplin-disiplin, nasih, mansuh, am, mutlak, muqayyad, mujmal. Atas kita nak faham akidah, mesti prinsip dia apa? Kalau tak nasih mansuh pun, ada juga istilah dalam ilmu tafsir ni, ada istilah muhkam mutasyabihat.
Ada istilah hakiki, ada majazi. Mesti selesaikan dia di atas akidah kita faham Muhammad Rasulullah ni. Apa dia? Semua Nabi Rasul ni siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mereka mesti amanah, mesti maksum. Saya nak sebut sepek. Saya sebut sepek. Untuk kita belajar ni bukan sebarang ilmu kita belajar ni. Belajar supaya jangan jadi sesat tu. Satu siapa tak belajar prinsip tu macam mana? Ramai dah orang masuk parit, masuk gaung. Berapa ramai orang tergelincir daripada jalan sebenar kerana tak faham disiplin ni. Jangan kata orang awam. Sebenarnya saya kata apa? Ustaz pun sesat. Wahabi memang sesat dah. Apa? Mufti pun sesat. Ahli majlis fatwa pun sesat. Pengarah majlis agama pun sesat. Mufti bahasa itu. Menteri agama pun sesat. Jadi nak tengok sesat tak sesat ni, dia mesti ada disiplin besar. Untuk kita pula boleh menghukumkan orang sesat tak sesat berdasarkan sifat yang ada lah. Dan pencerian yang ada, tengok dia cerita betul tak betul. Waktu kita tahu betul tak betul macam mana? Ulama kita belajar dengan Tok Guru, ulama dah bagi panduan. Orang sesat kalau nisbah kitab, dia boleh tunjuk kitab dia, kata hujah dia. Kalau nak kira kitab, dia boleh tunjuk kitab yang pada dia itu kitab panduan dia, dan dia akan tunjuk tempat kitab yang itu nak jadi hujah dia. Dia tak akan tunjuk kitab yang lawan hujah dia. Mampu dia tak tunjuk. Kalau dia tunjuk Abu Zaki, dia tunjuk yang ni, dia tunjuk yang ni, dia tunjuk yang ni, saya cenderung kepada pendapat ini. Lani ni itulah bahas zaman Lani. Saya cenderung kepada pendapat ni, yang ni lebih cenderung pada sunnah. Saya cenderung kepada pendapat ni, yang ni lebih cenderung pada Al-Quran. Berotak ke? Kalau ambil siapa cenderung, kau lebih cenderung, kau tu siapa dulu? Kau tu siapa? Cukup layak untuk jadi mujtahid? Betul? Boleh? Kitab yang kau pakai pula, kau rujuk tu betul-betul daripada ulama yang betul-betul muktabar. Tengok cara cakap kau, cara istidlal kau, cara Quran, bahkan akidah kau pun aku tengok kau dalam grup lain ni, aku tengok bukan grup ahli sunnah wal jamaah kau ni. Contoh nak sebut tu. Jadi kena hati-hati lah, cermat kat situ. Jadi kita nak belajar ni Nabi Adam ni. Sekali lalu saya sebut ayat Quran tu. Begitu juga ada ayat Quran sebut macam mana pula Nabi Adam ni, fawaswasalahuma syaitan, mewaswaskan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ni syaitan. Syaitan mewaswaskan Nabi Adam. Kerja Nabi syaitan memang mewaswaskan. Bukan saja dia mewaskan Nabi Adam, dia waswaskan kita tak? Nabi Adam makan tak was-was syaitan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ayat Quran lain pula sebut, hamba-hamba aku laisa alaihim sultan, tidak akan ada kata iblis syaitan sebarang kekuasaan untuk memalingkan mereka daripada jalan yang sebenar. Siapa ibadi yang Allah Ta'ala terima dan iktiraf mereka ni adalah ibadi. Inna ibadi, hamba-hamba aku. Siapa ni? Ditafsir oleh Quran lain, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka ni ialah hamba-hambamu ya Allah yang al-mukhlasin. Iblis sendiri bagi tahu, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, apa dia? Iblis takkan ada keupayaan untuk menyesatkan hamba-hambamu ya Allah yang mukhlas, yang diberi sifat ikhlas. Siapa dikenaki dengan mukhlasin? Dikurai oleh ulama tafsir, mukhlasin tu ialah nabiyyin mursalin, nabi-nabi dan rasul. Itu ayat Quran tu kata nabi rasul tak boleh diwaswaskan, tak boleh disesatkan oleh syaitan. Ayat Quran dalam surah Araf tu, surah Araf, waswasalahuma syaitan yubdiyalahuma tu, yang tu surah Araf kata syaitan mewaswas. Macam mana nak selesai dia? Jadi kita nak belajar ni nak selesai. Kalau saya sebut satu disiplin ayat Quran tu banyak tu, ada yang kuat boleh telan lah. Ada munasabah nak tanya. Saya sebut dalam bentuk ijmali aja, kata apa dia ayat Quran mana, macam mana nak komplikasi yang ada dalam ayat Quran tu, dan kita nak ambil ni apa, macam mana nak ambil cerita murni, nak bagi faham. Kita dengar cerita Nabi Adam ni sejuk hati. Oh, Nabi Adam. Kalau kita belum tentu boleh buat macam mana Nabi Adam. Tapi Nabi Adam macam mana?
Dia telah mengorbankan kepentingan peribadi dia semata-mata untuk, dengan sebab dia makan buah khuldi tu, dia turun, lepas tu daripada zuriat dia akan ada makhluk yang paling afdal nisbah jasad dan roh, yang dia adalah rahmatun lil alamin, dia adalah rahmatan lil alamin, yang Nabi Adam pun takkan ada melainkan kerana dia. Nisbah roh, nisbah nur dia. Tapi nisbah jasad, macam mana nak ada jasad dia? Mesti melalui Nabi Adam. Jadi macam mana nak boleh ada jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Macam mana? Kau kena keluar daripada syurga, pergi ke dunia untuk jadi khalifah. Memang matlamat pun buat Nabi Adam untuk jadi khalifah di muka bumi, bukan dalam syurga. Kau kena keluar dari syurga. Syurga bukan tempat beranak pinak. Syurga tempat bernikmat. Haid pun tak ada, air mani pun tak ada. Ada apa? Kencing berak pun tak ada, berpeluh busuk tak ada. Semua untuk seronok-seronok, takkan boleh beranak pinak dalam syurga. Apa jalan nak keluar daripada syurga? Kena keluar. Macam mana nak keluar? Makan buah khuldi. Itu larangan tu larangan apa? Jangan makan buah khuldi tu larangan haram, larangan makruh, larangan khilaf aula. Tidak. Mesti tidak. Maksudnya apa? Nabi Rasul sambung. Takkan buat benda haram, sambung. Takkan buat benda makruh, sambung. Takkan buat benda khilaf aula. Untuk Nabi Rasul mesti buat apa? Taat. Saya ajar prinsip, saya tak syarah apa lagi ya. Saya ajar prinsip, mesti macam tu. Jadi kalau kita dapat cerita murni daripada orang yang jalan betul, macam mana? Cerita Nabi Adam ni bagus semuanya, memang bagus. Memang hebat dia. Kalau kita duduk tempat tu, belum tentu kita boleh buat tau. Dah duduk dalam syurga, nak keluar syurga tak? Dah duduk dunia pun tak nak tinggal dunia, tak nak pergi akhirat. Padahal akhiratlah tempat yang paling bagus. Dia adalah Jannatul Mu'min. Ni Sijnul Mu'min. Sana syurga kita, akhirat syurga kita. Ni penjara. Rasa penjara ke rasa syurga? Iya kan? Rasa penjara ke rasa syurga? Tapi rasa tak nak, memang nak balik sana. Memang balik lah, tapi seronok tak nak balik sana. Dan nak balik sana syarat dia mati. Seronok tak mati? Sakit lutut pun dah risau. Sakit lutut. Kena COVID pun, tolong doalah untuk keselamatan saya supaya saya jadi sihat. Takut nak mati. Sikitlah saya sebut macam tu kan. Jadi macam mana kepala otak kita punya faham? Jadi ada benda yang kita tak selesai tu, ada benda tak selesai tu, ada benda kita tak faham tu, kita punya prinsip hidup tu. Kalau orang faham prinsip hidup, betul, saya memang nak mati, rupanya bukan nak mati pasal memang dia tahu sana kehidupan kekal abadi. Dan nak mati sana pula tu nak dapat rahmat ilahi, mesti kau ada hubungan dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mesti dikenali, dan mesti tasdik dalam hati. Dan bila tasdik dalam hati mesti dizahirkan dengan amalan kita praktikal hari-hari. Tengok macam tak ada iman aja pun boh pergi bahasa gitu. Tengok macam tak soleh pun boh pergi bahasa gitu. Sembahyang pun, zikir pun, baca Quran pun macam tak ada minat aja. Bahasa kasarnya macam sial aja tengok. Macam ahli neraka punya amalan aja, tak ada rupa ahli syurga pun, tak ada rupa orang soleh pun, tak ada rupa tutup guru pun, tak ada rupa alim ulama pun, tak ada rupa cinta akhirat pun, tak ada cinta Allah, cinta Rasul pun. Tengok macam merapu je. Itu pasal apa tak nak duduk dunia? Pasal tak ada guna dah duduk dunia ni. Semua susah. Anak pun tak guna, bini pun tak guna, ada benda pun tak dapat, yang ni orang khianat. Dia putus asa dah rupanya dengan dunia. Oh gitu. Pasal tu lah nak apa? Pasal dah putus asa.
Nabi-Nabi Rasul bukan putus asa atas muka bumi ni. Tak pernah putus asa daripada rahmat Allah. Semua tu tak ada yang menduka citakan dia. Mereka hidup dengan keadaan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidup di sini ni walaupun belum ke akhirat, walaupun belum syurga, dia dah dapat syurga dah. Walaupun susah, dia tak pernah rasa susah. Pasal dia kenal siapa bagi susah kat dia. Susah tu begitu indah. Oh, bukan senang nak jadi betul-betul hamba Allah Ta'ala yang dia akan seronok nak mati. Pasal apa? Pasal itulah pertemuan dengan Allah Ta'ala hakiki. Yang tak mati ni pun dia memang bertemu dah dengan Allah Ta'ala. Hati ke hati. Panjang tu kalau saya sebut tu. Tapi kita bicara Nabi Rasul tu, atas kita nak jaga prinsip mesti ayat-ayat Quran apa tu jangan hanya faham zahir ayat, mesti dapat cerita yang sangat murni. Macam mana nak faham Nabi Adam ni, rupanya hebat rupanya Nabi Adam ni. Okey. Saya ayat tu prinsip. Saya nak sebut tu pasal nak sebut itu bekalan sebelum kita nak tempuh cerita yang kita nak cerita ni. Kalau kita dengar cerita dia elok nanti, kalau faham kalau macam mana? Oh, best cerita Nabi Adam. Dan kita akan pantang dengar apa dia ni cerita Nabi Adam ni, bodoh buat cara bodoh, tak reti. Mengaji lah lagi, mengaji tak nak baca sendiri, baca buku je. Yang orang mengajar buat pekat telinga tak mau dengar. Itu masalah. Akidah masalah, duk kata Nabi Adam salah, berdosa, kena tipu dengan syaitan. Kena tipu dengan syaitan, sedap je. Yang kita ni macam tak ada syaitan seekor pun kat kita. Padahal kita lah syaitan besar. Sikit saya guna bahasa gitu kan. Astaghfirullah. Baik. Jadi asal ni nak sebut, ada orang kata dalam Quran ni kata Nabi Adam ni buat dengan lupa. Itu satu wajah. Bahkan memang ramai orang kata bukan kata Nabi Adam buat dengan lupa ni, maksudnya dia tanggung lagi. Maksudnya Nabi Adam makan buah khuldi siapa lupa. Jadi kata dosa tu tidak. Tapi di luar sana, yang ni satu sudut tau kata lupa. Di luar sana duk dengar banyak apa? Lupa ke dosa? Habis dengar cerita Nabi Adam? Tak bisa dengar? Oh, cerita Lord of the Ring tau? Tak tahu juga. Tom and Jerry? Saja saya tanya-tanya tu kan. Kadang-kadang kita tak pernah dengar langsung. Kalau tak pernah dengar langsung, alhamdulillah dapat dengar cerita betul, alhamdulillah. Pasal tak ada pencemaran cerita. Tu dengan gini kalau boleh yang muda-muda, yang kepala otak belum ternoda. Bila kepala otak dah ternoda ni, nak pergi betul balik ni, dia clash dah. Jenuh nak betul ni. Kepala otak dah sewil. Nak dapat satu ajaran yang menyalahi daripada apa yang dia dah terpahat di kepala otak. Nak tukar kepala otak, nak istilahnya format dengan OS lain. Kalau guna prinsip komputer tu lah, handset. Apa OS? Tukar channel. Dia operation system kan. Operation system dia. Nak pakai apa? Nak pakai Android ke iPhone ke Huawei lain. Entah. Ya, Huawei lain. Android juga kan. Dia orang pun tak kerja apa. Saya kelentong tak apa tu. Nak tukar OS lain bukan senang tau. Bahkan nak format lain pun bukan senang. Saya silap sewil. Mula-mula boleh function, lepas tu tak function tau. Sewil rasa pening. Ada clash. Ada yang memang boleh delete habis semua. Lepas tu bina file baru. Scan virus dulu. Buang. Itu dalam konsep saya sebut moden punya alat moden tu. Dalam prinsip kita punya akidah pun sama. Satu, mengaji ni kalau boleh geng yang muda. Semak dulu, ada tak cedera, ada tak dengar cerita macam ni. Tak ada. Alhamdulillah kau dengar cerita ni elok-elok. Pahat elok-elok. Kunci, lock, jangan duk buka lah. Khususnya dalam bab Nabi Rasul mesti masuk. Dengar ada orang sebut Nabi Adam berdosa je, kena alert sikit tak? Kalau kata Nabi Adam bertobat, tobat benda apa? Berdosa ke dia? Kalau sebut dosa dah salah, tak kena. Ini kau dosa. Okey, sekali lalu sebut itu. Jadi apa saya nak sebut tadi? Jadi ada orang asal nak sebut tadi, dia nak bicara ni, kalau ada orang kata Nabi Adam tu lupa.
Di luar sana rata-rata duk dengar Nabi Adam bukan lupa. Nabi Adam apa? Berdosa makan buah khuldi. Dengan sebab itu apa? Dihalau. Oh, bahasa. Dihalau daripada syurga. Apa keadaan dihalau daripada syurga? Telanjang. Woi. Kurang ajar tak sebut Nabi Adam telanjang. Memanglah kena tanggal. Tapi tanggal tu pasal apa? Dah duduk dunia, tak bolehlah pakai pakaian syurga. Tapi tak payahlah halatkan telanjang tu. Bahasa Quran pun guna bahasa beradab. Liyubdiyalahuma sawatuhuma. Sawatuhuma ni bahasa beradab untuk, kalau kita sebut kemaluan tu pun malu sebut. Sawatuhuma ni dua benda buruk. Macam tu. Dua benda buruk keduanya. Sawatuhuma. Dua benda buruk. Kalau kitab-kitab Jawi ada disebut dua abimananya. Bahasa Jawi, kitab-kitab Jawi, saya tak tengok kitab apa. Dia guna bahasa dua abimananya. Dua abimana. Biar orang muskil apa? Oh, abimana tu biar dia awal-awal dia tak faham abimana tu. Supaya jangan sebut satu perkataan lucah bahasa itu yang menjatuhkan martabat Nabi Rasul. Ni selama je Nabi Adam makan berdosa, ditipu oleh syaitan, diwaswas oleh syaitan, kata ni Nabi Adam pun termakan, lepas tu dihalau dia dari syurga dalam keadaan telanjang bulat. Bahasa subhanallah. Saya kata, engkau cakap ni di atas kacamata siapa? Engkau pandang Nabi Adam macam mana? Engkau punya intikad dengan Nabi Adam macam mana? Engkau rasa Nabi Adam ni macam mana? Perasaan kamu. What you feeling now about our prophet Adam alaihi salam? Kalau dia duduk feeling macam manusia biasa, like ordinary punya human beings, he also like us lah kan. Kena tipu dengan syaitan, then no, it's very special man, you know. Begitu juga dia punya wife pun very special woman, you know. Dizahirkan special dia macam mana Siti Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Hajar lah yang masyhur. Macam mana Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah dengan Siti Khadijah. Nabi Adam dengan Siti Hawa. Cerita-cerita yang dua pasangan yang sangat ideal. Apa nak cerita? Sangat hebat. Bukan banyak cerita, malah hebat. Itu sikit. Jadi saya nak sebut tu, kata kat luar orang nak faham dosa. Dia nak cerita ni atas fahaman orang, kata Nabi Adam ni dia makan buah khuldi bukan berdosa, tapi dia buat tu lupa. Jadi ada jalan untuk murnikan Nabi Adam juga. Tapi bahasa yang tak kena apa dia? Nabi Adam makan buah khuldi lupa. Lupakah Nabi Adam itu larangan Allah Ta'ala? Tidak. Habis itu dia sedarlah dia makan. Tu dia nak sebut. Maka kita jawab. Dia nak jawab. Adalah Nabi Adam buat, yakni makan dengan lupa itu bukan perkara yang Tuhan tegah. Apakah makan dengan lupa? Nabi Adam buat, yakni maksud buat tu Nabi Adam makan dengan lupa itu yang dalam Quran sebut pada siya falam najid lahu azma tu. Nabi Adam makan dengan lupa itu bukan perkara yang Tuhan tegahnya. Apakah makan dengan lupa? Kita lama pun macam tu tak? Serupa ke? Jadi makannya Nabi Adam tu pertama dia sebut, kalau kata makan dengan lupa, bukan perkara yang dia lupa tu, dia bukan lupa yang ni Allah Ta'ala tegah. Apakah makan dengan lupa? Jadi dia makan tu bukan dia lupa yang ni perkara dia tegah. Dia sebut macam tu lah.
Maksud tu bahasa tu takut kita terkeliru nanti maksud kan. Pasal memang bahasa tu nak faham dia betul-betul dengan bahasa kehendak pengarang tu susah sikit kan. Kita tengok bahasa sekali lalu untuk supaya faham tu tepat kan. Makan dengan lupa itu kan tempat berhenti saya baca tak kena apa. Makan dengan lupa itu bukan perkara yang Tuhan tegahnya apakah makan dengan lupa. Ya. Jadi kalau atas kata dia makan dengan lupa tu, bukan dia lupa yang itu yang dia makan tu ialah apa yang Allah Ta'ala tegah. Kalau dengan bahasa lain nak sebut tu, dia bukan makan dengan lupa tu, yang dia lupa yang tu adalah apa yang Allah Ta'ala tegah. Tidak. Maksudnya dia bukan makan dengan lupa lah. Pasal dia takkan lupa apa larangan-larangan Allah Ta'ala. Kerana sifat lupa Nabi Rasul sehingga lupa larangan Allah Ta'ala adalah mustahil. Elok ayat tu, prinsip ulama-ulama kita kan. Nabi Rasul ada pelupa yang lupa tu, dengan sebab lupa tu dia akan buat benda larangan Allah Ta'ala. Apatah lagi benda larangan dia buat tu yang menyebabkan umat akan tengok benda yang dibuat benda larangan Allah Ta'ala. Hari tu Nabi Rasul ni larang, habis-habis dia lupa tu larangan, tengok dia buat. Buat betul tu, dia tak bagi kita buat, tengok dia buat pula. Benda apa ni? Kan orang akan bertikai kan. Nabi Rasul atau kaedah-kaedah akliyah ni ajar oleh para ulama, tak akan ada dia buat benda-benda yang dia pernah larang, lepas tu dia lupa yang itu adalah larangan Allah Ta'ala dan dia buat tu dengan lupa. Tidak akan ada pada Nabi Rasul. Tu mustahil ada. Atau syarah ulama, perkataan ulama, mustahil pada Nabi Rasul lupa yang menyebabkan dia meninggalkan apa suruhan, meninggalkan apa yang sepatutnya disampai. Itu satu, lupa yang mustahil. Lupa yang mustahil pada Nabi Rasul ialah lupa yang dengan itu dia akan membuat larangan selama ada larangan haram, makruh atau khilaf aula, yang istilahnya dia khianat dengan apa larangan Allah Ta'ala pada zahir. Memang dia lupa, tapi dia tak akan ada lupa yang sampai buat benda haram, makruh, khilaf aula, yang membatalkan ciri-ciri wajib pada dia, bahkan ada sifat mustahil pada dia buat benda haram. Takkan ada. Lupa hingga lupa wahyu, lupa hingga lupa apa kena sampai, lupa hingga lupa apa kena taat, lupa hingga lupa apa benda haram, lupa hingga buat benda haram. Takkan ada. Baik pada Nabi Adam, apatah lagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, siap. Satu. Kalau dalam Quran kata fanasia, lupa tu, kena faham. Dia bukan lupa yang tu larangan. Bukan. Nanti saya akan murnikanlah cerita tu. Enggak. Macam mana saya ngaji tu Tok Guru tu sebut. Kita dengar cerita dia lupa tu, masya-Allah. Dia bukan lupa bodoh-bodoh macam kita lupa. Dia lupa tu pasal apa? Pasal terlalu seronok taat dengan Allah Ta'ala, terlalu seronok korbankan kepentingan diri dia. Saya sebut dah tu, saya dah sebut orang lupa tu. Dan dia terlalu seronok kerana dengan sebab dia makan tu nanti daripada zuriat dia akan keluar jasad, dan melalui dia, keturunan dia, darah daging Nabi Adam ni, jasad yang sangat mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak akan ada alam ni melainkan dengan sebab roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ataupun istilah kita dah sebut semalam, dengan sebab nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kerana Nabi Adam alaihissalam, kalau ikut antara riwayat hadis yang ada sebut, Nabi Adam ni sedar-sedar je dia tengok ada yang kata kat arasy, ada yang kata kat pintu syurga, tulislah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam ni kata dia, Muhammad dah ada dah, nur Muhammad dah ada dah, kata dia, wa ana baina ruhi wal jasad. Aku belum ada lagi, nur Muhammad ada dah. Satu, dia ada je, orang Ta'ala zahirkan jasad Nabi Adam, tengok tulis dah di pintu syurga, apa dia?
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama Muhammad ada lah. Itu atas saya ngaji gugur sebut. Nabi Adam ni tahu ke nanti dia akan lahirkan Nabi Muhammad? Tahulah. Bahkan atas masyhur sebut ulama ahli sunnah wal jamaah kita kata semua nabi-nabi dan rasul sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa AS semuanya telah dimaklumkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang penutup nabi akhir zaman ni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi rasul tahu. Semua nabi rasul tahu. Dizahirkan tahu tu bila? Isra Mi'raj. Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, apa jadi? Allah Ta'ala himpunkan semua Nabi dan Rasul, zahir kan, balik ke atas dunia ni, buat apa? Semayang, berjemaah, diimamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Macam mana dia kenal Nabi Muhammad? Memang dia kenal. Mereka dah kenal sebelum mereka, memang dalam masa hidup mereka kenal. Akhir zaman nanti akan ada seorang Nabi yang Rasul, yang dia ni semulia-mulia makhluk. Hatta apa, tak ada makhluk yang lebih afdal daripada dia. Semua Nabi Rasul kenal Muhammad SAW ni. Antara kalau nisbah Rasul Nabi yang mula-mula kenal siapa? Nabi Adam. Nabi Adam mula-mula sekali kenal. Jadi nak sebut tak lupa tu. Jadi dia lupa tu siapa? Dia lupa apa kesusahan yang bakal dia nak hadapi duduk di dunia, dah tak ada kesenangan macam mana dalam syurga. Pasal apa? Pasal nanti daripada zuriat dia akan datang makhluk Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk jasad yang sangat mulia. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada darah daging dia, daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu dia makan. Dia lupa apa? Dia bukan lupa tu larangan, tapi lupa yang dia akan bersusah kat dunia kerana seronoknya daripada dia akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa tu. Saya nak dengar, saya ngaji Tok Guru cerita buat misal. Dia lupa macam mana, tapi cerita kot tak apa elok kan. Ceritalah pasal ni ayat-ayat Tok Guru lah kan. Orang perempuan kalau kahwin, nanti dia beranak. Kalau yang beranak lah, nak dapat anak tak tahu lagi kan. Tapi dia serah diri tak kat suami dia. Tahu tak apa akibat dia? Sorry, tanya gitu sikit. Tahu tak apa akibat dia? Beranak apa? Beranak macam berak ke, macam makan nasi. Ha? Memanglah tekan. Senang agak macam itulah. Oh. Ha. Tu tanya orang perempuan nak beranak lah. Tambah kena pergi hospital, kena cocok, ada kencing manis pula. Sehari 4 kali ulang alik. Nak cek darah, kencing manis, tak kencing manis, 4 kali ulang alik. Oh. Nak buat kad merah, ni kena cocok, ni kancing gigi, pelotak gigi apa semua ada. Vaksin 2 dos, 3 dos. Tak mati, tak beranak, esok basuh dengan mak dengan anak-anak sekali mampus habis semua. Siapa cocok vaksin? Contoh lah, saya buat misal apa. Senang ke nak beranak? Oh, janganlah. Nak sebut apa? Tapi pasal apa dia boleh kahwin? Pasal ada benda yang menyeronokkan dia lupa apa susah yang akan datang. Nabi Adam, dia seronok dia apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Berarti Allah nak muliakan besar tu, muliakan Nabi Muhammad ke muliakan Nabi Adam? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah lah, bukan Adam Rasulullah tu kat syurga. Muhammad Rasulullah. Seronok tak kalau dengan sebab dia ni dia akan melahirkan Nabi Muhammad? Seronok tak? Oh. Makan tu lupa habis semua. Sampai apa nikmat syurga, apa yang bakal berlaku dengan dia. Nanti apa berlaku? Tertanggal tak pakaian syurga, pasal pakaian syurga mana boleh pakai kat dunia. Tertanggal semua tak? Lupa habis semua. Nanti masak nasi kena masak sendiri tak? Pakaian kena buat sendiri tak? Kena cucuk tanam sendiri tak? Kena ternakan sendiri tak? Kena buat rumah sendiri tak? Susah tak? Dalam syurga goyang kaki je. Nak apa saja datang. Dapat, tak ada kencing berak, tak gaduh buat tandas. Nak payung pakaian tu kau. Tapi sebab makan tu, oleh kerana kasih kat Nabi Muhammad, makan lupa segala nikmat syurga. Pasal apa? Kerana
Seronoknya nak dengan sebab dia lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fanasia. Dia lupa. Lupa tu lupa je tu. Saya ngaji orang sebut lupa Nabi Adam macam tu, macam mana lupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika Rasulullah pernah satu ketika, tu pun bukan hari-hari. Ada satu ketika je berlaku. Rasulullah ada riwayat kata sembahyang Zuhur, dia kata sembahyang Asar, sembahyang Zuhur 4 rakaat tak. Peristiwa tu berlaku satu hari Rasulullah sembahyang di Madinah berjemaah, dia sembahyang Zuhur 2 rakaat bagi salam. Dia bukan musafir, dia bukan qasar solat, tak. Tapi lepas 2 rakaat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa tak lupa? 2 rakaat, tak qasar. Tapi Zuhur 2 rakaat, lupa tak lupa? Lupa. Bagi salam, lepas bagi salam, terus dia bangun, beredar duduk di kayu sebatang kayu di belakang Masjid Madinah. Tak ada seorang sahabat berani tegur. Melainkan seorang sahabat bernama Zulyadain. Dia kata, "Ya Rasul, aqasarta am nasita ya Rasulullah?" Kau lupa ke kau qasar salat ya Rasulullah? Rasulullah kata, "Kullu zalika lam yakun." Kullu zalika, kullu tu bukan. Maksudnya bukan lupa dan qasar. Tak lupa je ada 2. Lepas tu dia pergi sembahyang, huraian panjang, sambung balik 2 rakaat lagi. Soal, Rasulullah tak buat cukup 4 tu, lupa ke? Bahasa lupa tu betul. Lupa dia, lupa je ni. Pasal apa lupa? Lupa tu bukan pasal duk galik dengan makhluk, lupa. Tapi terlalu asyik, teringat tauhid ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, sehingga gaibkan diri aku ni Allah bagi jadi. Sebenarnya yang ada, wajib ada ialah Allah. Aku ni Allah bagi ada, terlupa kan? Satu dia lupa. Lupa tu pasal kerana terlalu seronok, terlalu asyik dengan Allah Ta'ala, lupa rakaat solat. Zaman lani kalau nak ngaji, kalau saya nak misal, duk main game, ya, sampai lupa dah subuh. Rupanya siang dah main game. Macam mana boleh lupa? Tak tidur, lupa tidur. Sebab asyik dengan game. Saya nak bagi faham lupa tu. Kan? Duk main game ni, itu pukul 6 dah. Siapa? Mak dia panggil, "Mat, makan nasi ke?" Tak. Pukul 6 lah ni. Tak makan nasi ke? Tak ingat makan nasi tau. Pasal apa? Istilah dia asyik. Pasal apa Rasulullah sepanjang 2 rakaat dia bagi salam? Asyik. Pasal apa Nabi Adam boleh makan buah khuldi sedangkan dia keluar daripada syurga? Asyik. Dia asyik kat apa? Asyik kat Nabi Muhammad, bagus tak? Asyik kat Allah Ta'ala, bagus tak? Asyik dekat game, bagus? Tak boleh. Jadi lupa Nabi Adam, bagus tak? Lupa atas nama lupa tu, fanasiya falam najid lahu azma, maksudnya bukan ada azam nak derhaka, tidak sama sekali. Untuk dia lupa apa? Lupa kerana terlalu asyik, seronoknya dialah akan jadi penyebab untuk orang yang menyebabkan lahirnya seabdul makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera kat pintu syurga, Muhammadur Rasulullah tu, seronok itu. Sebab tu aku boleh keluar dunia, dia akan lahir dengan sebab aku pergi ke dunia ini. Dalam syurga tak boleh nak minat. Mulia Nabi Adam. Berdosa tak? Satu, saya bawa cerita lupa. Saya bagi cerita tu untuk mudah hadam, untuk boleh telan. Kalau saya bahas satu, bahas dah satu sebenarnya. Satu Quran dia bukan bahas terjemah bodoh gitu saja. Dia mesti ada kefahaman dengan ada akidah itu. Apa dia akidah? Dengan ayat Quran, kaedah lughawiyah, kaedah akliyah, supaya tepat betul-betul ada kecintaan kita kepada Rasulullah khas Muhammad SAW, dan
Semua Nabi-Nabi dan Rasulullah Ta'ala pernah hantar. Kita seronok dengan mereka. Ada perasaan kasih pada mereka. Tahu apa yang ada pada mereka, bukan ada sebarang dosa pun. Okey, satu. Bahkan dia kata, jikalau makan dengan sengaja sekalipun, bukan makan tu atas nama lupa, bukan. Yang tu kalau kata sengaja. Kalau dia makan dengan sengaja pun, kalau bukan tanggung atau lupa, dia bukan lupa, dia memang sengaja. Dan sengaja tu bukan dosa. Dengan sedarnya dia makan. Pandang pada sudut dia makan tu sedar, dia makan. Bukan sedar, bukan kuasa kena tipu dengan syaitan. Syaitan memang kerja syaitan mewas-waskan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi Nabi Adam dalam senarai orang yang tak akan boleh diwas-was oleh syaitan. Pasal apa? Dia termasuk dalam illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia termasuk dalam Allahumma salli. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ayat Quran juga tu. Hamba-hamba aku tak akan ada iblis syaitan yang boleh ada sebarang kekuasaan nak mewas-waskan hamba-hamba aku, kata Allah Taala. Antara hamba Allah Taala Nabi Adam tak. Pasal tu hamba istimewa, Nabi, Rasul. Jadi tak boleh ganggu. Kerja dia memang ganggu. Nak gangguan iblis apa dia? Dia mewas-waskan Nabi Adam di atas matlamat dia, sepatutnya makan buah khuldi, turun makan pokok khuldi, ambil pergi bahasa luar tu, buah nanti saya cerita kemudian, insya-Allah. Makan buah pokok khuldi, turun ke dunia. Apa saya nak sebut ni? Syaitan dia cuba was-waskan Nabi Adam, kata sebenarnya kau tak dibenarkan makan buah khuldi ni. Kalau kau makan, engkau akan dapat satu kerajaan yang sangat besar, wa mulkil la yabla, dan dapat satu kerajaan yang takkan binasa sama sekali, dan engkau akan kekal dalam syurga. Sebenarnya yang tu yang menyebabkan engkau tak dibenarkan makan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Nak tak aku tunjuk? Nisbah dia punya was-was, dia was-was kat Nabi Adam tu. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, kepada satu pokok khuldi ini yang dengan sebab kau makan ni, apa akan jadi? Kau dapat nama pun syajaratal khuldi, pokok kekal. Pasal apa nama pokok kekal? Kau makan ni kau kekal dalam syurga. Tu syaitan punya kerja. Syaitan punya kerja. Tukarkan akidah Nabi Adam. Makan ni kekal dalam syurga. Makan ni dapat mulkil la yabla, dapat satu kerajaan yang takkan binasa sama sekali. Siapa kerja siapa? Syaitan. Nabi Adam makan tak? Tipu daya tu. Tak. Waktu dia makan macam apa? Dia makan bukan pasal dia nak kekal dalam syurga. Dia makan tu memang dia nak keluar dari syurga. Dia makan tu macam apa? Pasal dengan sebab dia nak melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda. Dia makan masa itu. Dia makan tu lupa ke? Steam ke? Kena rasuk ke? Kena tipu ke? Kena was-was ke? Tidak. Dengan sedar. Memang kerja syaitan mewas-was. Nabi Adam tak pernah kena was-was. Dia tahu kenapa dia makan. Dia tahu apa tujuan dia makan. Satu ayat Quran, fawaswasalahum syaitan, itu kerja iblis. Pandang pada kerja iblis, dia memang kerja was-was. Tapi Nabi Adam, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Bagi dia pun kata lau biyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nabi Adam sebagai daripada mukhlas, itu Nabi Rasul mukhlasin. Satu nak memaham ayat Quran tu, dia tak boleh tengok ayat Quran tu bodoh-bodoh. Ini sebenarnya pelajaran tafsir ni. Siapa boleh telan tak boleh telan saya tak tahu lah. Kadang heavy juga kan. Yang dengar kan boleh faham cerita. Mesti dengar dengan perhatian. Saya dulu pun tak boleh telan tu, makan masa tak. Dengar cerita bukan sekali, kali-kali. Sampai tempat ni saya cerita, sampai ayat Quran ni cerita pula. Pasal tu Quran hikmah kot Nabi Adam tu cerita banyak tempat. Baru jumpa tang ni. Kalau cerita wala taqraba hadhihi syajarah tu awal-awal jumpa dalam surah Baqarah lah. Jumpa ayat ni, jumpa surah Araf, jumpa surah Taha, jumpa surah ni, baru tahu. Kita dah lalu Quran semua 30 juzuk khatam tu.
Dah tak ada lah ayat Quran yang kita tak lalu sikit pun, bahkan semua lalu. Macam mana? Saya bukan hafal Quran, tapi semua tu saya lalu baca, lalu baca, lalu mengaji. Saya tafsir memang pernah khatam sekali lah, yang daripada awal hingga akhir mengaji. Kita pernah lalu tu dan dapat pencerahan daripada guru yang memang pakar dalam bab tu. Dia selesai. Dalam masa yang sama, yang ngaji tauhid, yang ngaji tafsir. Hadis pun dalam masa yang sama ngaji hadis. Macam mana? Baru kita tahu, baru boleh dapat the whole story. Macam ni faham dia. Masya Allah. Kaedah nahu, balaghah. Tentu saya sebut tu lagi macam-macam hal tu. Balaghah, majah, mursal, lagi macam-macam nak sebut. Istilah-istilah tu. Saya sebut just only macam mana nak boleh accept the story. Bagi kita telan, Nabi Adam ni Masya Allah. Kalau kita belum tentu boleh buat. Baik. Kalau dia buat makan dengan sengaja sekalipun, tidaklah dikatakan buat yang ditegah. Jadi Allah Ta'ala tak bagi dia hampiri pokok khuldi tu. Tak bagi hampir, apa maksud? Jangan makan. Wala taqraba, jangan hampiri, apa maksudnya? Jangan makan. Dia termasuk dalam kaedah wala taqrabu zina, jangan hampiri zina. Apa maksud dia? Jangan zina. Tu terjemah jangan dekat. Jangan dekat zina boleh. Kepala otak kau. Bukan maksud dia macam tu. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan hampiri dekat ni. Tak boleh duduk dekat. Bukan maksud. Apa maksud tak boleh dekat? Jangan makan. Dalam bab konteks Nabi Adam, jangan dekati pokok ni, apa maksud dia? Jangan makan. Baik. Tu Allah Ta'ala tegah? Tegah ke tak tegah? Tu disebut. Bukan Nabi Adam buat benda yang ditegah. Tak buat benda tegah. Apa Allah Ta'ala tegah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Itu zahir ayat. Ayat tu ijaz, kalam ringkas. Dia ada benda yang di sebaliknya. Yang atas nama ijaz ada yang tak disebut. Pasal cerita tu nak menunjukkan bahawasanya memang makan buah khuldi itu bukan benda tegah. Makan pokok khuldi itu bukan benda tegah. Bahkan dia sebenarnya pilihan. Itu dia yang sebut. Bukan buat benda yang tegah kerana perkara itu bukan tegah pada hakikat. Tegah Nabi Adam makan buah khuldi itu bukan tegah pada hakikat. Realitinya bukan tegah. Habis itu ayat Quran ni macam mana? Adapun firman Allah Ta'ala, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu Adam dan Hawa hampiri pokok ni. Maksud jangan hampiri, jangan makan. Janganlah hampir kedua kamu yang ni, jangan makan. Itu maksud dia. Kedua-dua kamu akan ini buah kayu. Syajarah pokok, tapi maksud dia buah. Kerana sebut pokok, maksud dia buah. Sedangkan kebanyakan tafsir kata syajarah khuldi ni pokok apa? Atas nama pokok khuldi. Khuldi itu kekal. Sebenarnya dia pokok apa? Pokok gandum. Setengah tafsir kata syajaratul khuldi itu adalah pokok gandum. Pokok gandum bukan syajarah. Dia termasuk zuruk. Sebut syajarah dengan makna zuruk. Panjang tu saya sebut kenapa zuruk diistilahkan syajarah, sebut syajarah dengan makna samarah. Sehari saya sebut, saya syok seorang. Memang tak faham lengur je. Tuan-tuan boleh accept story dia, boleh satu hal. Untuk kena dengan je lain. Tentu saya kata tadi ada orang duk komen-komen, bodoh nak komen, nampak cerdik, rupanya bodoh. Dia pasal bodoh, pasal dia faham dengan terjemah lughawiyah tu. Dia tak faham maksud dia apa. Baik, jadi maksud jangan hampir tu ayat Quran ni macam mana? Maka kata dia, ayat ini wajib takwilnya. Ayat ni wajib takwil. Atas kaedah disebut ni takwil. Wajib takwil ni kita dah belajar disiplin takwil itu. Takwil ni maksudnya memalingkan, macam mana? Memalingkan makna yang asal kepada makna yang lain disebabkan ada qarinah yang menegah makna asal. Setiap takwil mesti macam tu. Takwil tak boleh ni, tak boleh pakai kalam hakiki, kalam zahiri. Kata zahir tak boleh dipakai dan dipaham, bahkan kena faham dengan pahaman yang lain
dipalingkan makna asal kepada makna lain. Pasal apa? Pasal ada qarinah yang mani'ah min iradati makna asli. Ada penunjuk yang menghalang daripada pakai makna asal. Apa dia? Kalau makna tu adalah larangan, tak kena. Pasal kalau larangan, tanya soalan gini, larangan tu larangan haram ke, larangan makruh ke, larangan khilaf aula? Semestinya tiga-tiga tu bukan. Pasal apa? Pasal Nabi Adam makan tak? Bila makan haram ke? Makruh ke? Khilaf aula ke? Nabi Rasul takkan makan. Oh tu larangan apa? Larangan harus. Ada larangan harus. Tu kena ngaji balaghah. Ada bab larang dengan makna suruh. Ada larang haram. Ada larang makruh. Ada larang khilaf aula. Ada larang harus. Boleh? Faham saya buat? Ada larang pilihan. Kalau jangan makan babi, tu larangan apa? Larangan haram. Jangan makan bawang mentah, larangan apa? Makruh. Jangan kahwin dengan orang Arab, tu larangan apa? Takkan haram kot, takkan makruh kot. Larangan apa? Mestilah takkan larangan haram. Tak larang apa tu? Larang milih. Jangan pilih kahwin orang Arab. Siapa? Pak Arab ni, lain kedekat dia, lain kehendak dia. Mas kahwin silap dia minta 3 juta. Tak pengsan kau. Sikit saya sebut contohlah kan. Jadi jangan kahwin orang Arab. Larangan apa? Larangan pilih, larangan harus. Dia boleh tapi ataupun dipanggil larangan irsyad. Larangan untuk beri petunjuk, beri nasihat, beri panduan. Bukan larangan haram, bukan larangan makruh, bukan larangan khilaf aula. Tidak. Ada larangan tapi suruhan. Kau tak nak ngaji kat sini ya? Balik. Ngau ngaji tidur, balik. Woi, balik. Apa maksud balik? Jangan tidur. Maksud balik tu apa? Maksud balik tu apa? Jangan tidur. Jangan faham bodoh. Pelajaran ni pelajaran apa ni? Inilah ilmu balaghah. Uslub Quran macam-macam tak? Allah. Satu dalam Quran kata wala taqraba hadhihi syajarah. Haram? Makruh? Khilaf aula? Kelarangan pada zahir lafaz, tapi maksud suruh. Dia tak maksud suruh, dia sebenarnya pilih. Tapi Nabi Adam macam mana? Menyahut larangan tu, yang seronok ambil larangan tu. Pasal apa? Pasal dia pandang dia istilahnya sanggup mengorbankan kepentingan dia duduk dalam syurga untuk melahirkan Nabi yang sangat mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kata sini, maka ayat ini wajib takwilnya, yakni rupa tegah jua. Ini bahasa dia. Bukan tegah pada hakikatnya, sebenarnya bukan tegah. Bahkan kata dia, larangan tu suruh ia pilih. Macam ni bahasa suruh pilih ni. Jika kamu hendak kekal dalam ini syurga, maka jangan makan. Betul? Dan jika kamu hendak keluar ke dunia, makanlah, tak salah. Itu atas pandang zahir, makna harus macam ni, pilih. Jadi ayat, kalau istilah lain dalam ilmu balaghah yang ni dipanggil kalam ijaz. Janganlah kamu makan, maksud jangan hampir tu, saya ambil maksud terus.
Jangan makan buah khuldi ini. Kalau kamu masih nak berseronok di syurga, nak ambil nikmat dalam syurga, boleh ke sana kemari, naik kenderaan, boleh makan, minum, bernikmat dengan apa saja yang ada dalam dia. Quran pun Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam macam tu kan. Wa kula minha haitsu syi'tuma, kan. Ragadan haitsu syi'tuma, kamu makan dan minumlah, berseronoklah apa yang kamu nak, wahai Adam dan Hawa. Nak pakai emas penuh badan dengan batu mutiara, permata, cincin, gelang, sanggup. Ambillah apa yang ada. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan makan pokok ni. Kalau hampa nak masih dapat nikmat ni, jangan makan. Tapi kalau dah bersedia, dah makan hari-hari, kalau duk sedap aja, bohong di pasar kampung lah kan. Kehidupan dia situ saja ada. Allah Ta'ala jadikan dia untuk jadi khalifah fil ard. Jadi dia turun tak nanti? Turun. Pasal apa dia turun? Bukan kena halau, tapi pasal pilihan kat dia. Kalau kamu dah bersedia dengan sebab kamu dah rasa seronok dan cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kamu adalah yang akan jadi Abul Bashar. Daripada keturunan kamulah akan lahir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu makan pokok ni, turun. Turun tak? Makan tak? Pasal apa makan? Berdosa tak? Tak. Pasal apa? Pengorbanan yang sangat besar. Sanggup kepentingan dia berseronok di syurga dia tinggalkan kerana untuk melahirkan Muhammad SAW. Nanti susah tak buat rumah, cucuk tanam, buat baju, kerenah, anak cucu macam-macam tak? Oh, memang tahulah kerenah terberdasi manusia macam mana kan? Apa akan jadi? Macam menyesal tak? Itu yang kalau makan kau turun, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan, kalau nak berseronok jangan makan. Tapi kalau dah bersedia makan, kalau kamu makan, fatakuna minaz zalimin, kamu berdua akan jadi zalimin. Pasal apa zalimin? Elok-elok pakaian semua elok-elok, sekarang pakaian semua kena buat sendiri. Makanan semua sedap-sedap, kau kena cari kayu api, kau kena buat dapur. Kau kena buat ternak, kena beli ternakan, kena hak ni, ada binatang liar, kena memburu, ada rimau, ada singa, ada gajah, macam-macam. Dan ada syaitan yang akan ganggu. Bukan engkau tak kena ganggu, wahai Adam, dia akan ganggu isteri kau. Pasal isteri kau bukan Nabi, bukan Rasul. Dia akan ganggu anak cucu kau. Lepas tu menyesal tak? Dia tak akan menyesal pasal ada matlamat dia besar, tapi dia akan mengaku yang pada dia seolah-olah pasal di kalangan zuriat dia nanti akan ada orang yang kafir, ada yang beriman. Walaupun di kalangan zuriat dia nanti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susah hati tak? Rasa bersalah tak yang tak beriman tu? Dengan sebab dia ada yang tak beriman, ada rasa bersalah tak? Rabbana zalamna anfusana. Pasal apa dia kata zalamna anfusana? Pandang pada sudut nanti anak cucu dia ada yang tak beriman, ada yang derhaka dengan Allah Ta'ala. Bersalah ke Nabi Adam? Tidak. Tapi pada dia, pada dia bersalah. Pasal apa? Aku tuannya, aku bapaknya, aku asal usulnya. Semua tu dalam buku catatan aku pasal zuriat aku. Pada aku bersalah. Sedangkan la yukallifullahu nafsan illa usaha wa laisa lil insani illa ma sa'a. Siapa buat jahat dia tanggung. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Qabil bunuh Habil, siapa salah? Qabil salah. Nabi Adam salah tak? Nabi Adam suruh tak Qabil bunuh Habil? Tak. Tu salah siapa? Tapi Nabi Adam merasa bersalah pasal ni anak aku. Mulia tak Nabi Adam? Di Rabbana zalamna tu bukan pasal makan buah khuldi tu. Saya ngaji, guru-guru bagi cerita, kita dengar satu-satu. Bestnya cerita Nabi Adam ni. Kalau buat cerita betul-betul lah macam mana? Seronok lah cerita Nabi Adam. Seronok. Kita dengar ada ustaz-ustaz cerita macam mana Nabi Adam ni macam mana? Kena tipu syaitan. Lepas tu
maka masuk syurga, keluar telanjang, kena halau. Lepas tu dia taubat daripada dosa dia. Satu dosa je dia buat, taubat 40 tahun menangis. Taubat atas nama taubat tu memang bahasa yang dipakai zalim, taubat, tapi bukan dengan makna zahir ayat macam mana martabat kita. Di sini kaedah ulama nak bagi mudah kita faham ayat Quran supaya boleh accept cerita ni, faham betul-betul macam mana kita belajar amanahnya Nabi Rasul ni. Apa dia? Ada istilah disebut oleh ulama tauhid untuk menyelesaikan semua komplikasi ayat-ayat Quran yang dengan nak memahamkan Nabi ni Rasulun Amin. Mereka ni adalah orang yang mukhlasin, kan? Mereka ni adalah madalla sahibukum wa ma ghawa, bukan sesat, bukan dosa, berderhaka, tidak. Kalau ada pun ada huraian ni, apa maksud fa asa adamu rabbahu fa ghawa, asa atau mana, ghawa atau mana? Bukan dengan mana derhaka nak bangkang dengan Allah Taala sama sekali, tidak. Ada kaedah dia dipanggil apa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu istilah dalam ilmu tauhid. Apa makna hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin? Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang abrar, dia adalah masih maksiat di kalangan orang-orang muqarrabin. Kena faham abrar dan muqarrabin. Muqarrabin dengan abrar, siapa lagi tinggi martabat? Kalimah pun tak kesedengar. Mampulah hantar. Sarjan dengan satu baku apa? Satu baku kopral. Dia ada atas bawah ke? Sarjan lah, sarjan. Sarjan 3 kan? Last kopral. Last ke apa? Nama apa? Last kopral. Okey, 1 baku, 2 baku, 3 baku. Siapa lagi tinggi? 3 baku lagi tinggi. Cukuplah tu saya sebut atas lagi kita tak kerti kan. Kopral saja pun tak kena. Gitu kan. Muqarrabin dengan abrar siapa tinggi? Saya nak cerita tu sebenarnya. Muqarrabin dengan abrar siapa tinggi? Lu tak tahu. Tu kata tak tahu, kopral pun tak tahu. Muqarrabin lagi tinggi daripada abrar. Okey. Nabi Adam ni muqarrabin ke abrar? Muqarrabin. Kalau orang biasa buat macam Nabi Adam tu, mulia ke tak mulia? Mulia lah. Dihilangkan, korbankan dia punya kepentingan duduk dalam syurga. Boleh nikmat apa saja, turun ke dunia bersusah payah pasal nak jadi sebab lahirkan Muhammad SAW. Mulia tak? Mulia. Itu orang abrar. Nabi Adam lagi tinggi tak martabat? Lagi tinggi. Dia rasa apa? Dia tak rasa dia buat tu satu benda yang mulia, bahkan dia rasa dosa. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Dia bukan pandang dengan korban dia pandang tahu mana. Ada anak cucu aku nanti, ada yang derhaka dengan Allah Ta'ala. Semua anak cucu aku. Ramai pula tu. Kita dengar cerita Isra' Mi'raj pun, Rasulullah ketika bertemu Nabi Adam, dia pandang kanan, dia senyum. Dia pandang kiri, sedih. Yang ni buat anak cucu aku, yang ni buat anak cucu aku. Yang ni yang taat, yang ni yang neraka. Yang ni ahli syurga, ni ahli neraka. Sedih tak? Siapa bapaknya? Aku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa maksudnya? Irhamna, ighfarna, kasihan kami, ampunilah kami. Itu maksudnya. Bukan menyesal makan bakhuli tu, tak ada. Kau menyesal tu. Budak tu dah duduk dalam dunia, kena bela binatang nak, kena buat rumah nak, kena buat pakaian nak, susah payah nak. Ada tidur mengantuk apa tak? Dalam syurga mana ada mengantuk tidur? Keluar, semua macam kehidupan biasa. Sikit lagi nanti Nabi Adam ni pakai sependa aja ke? Ke pakai cawat tutup depan belakang aja? Ke pakai ambil daun pisang buat bra dengan daun pisangnya tu? Subhanallah. Tu cerita Siti Hawa macam tu. Dah ada tamadun pakaian sejak Nabi Adam. Pahaman-pahaman ada, letik kepala otak itu yang tu orang yang tak ikut syariat.
Orang yang ikut Nabi-Nabi, macam mana orang ikut Nabi Muhammad SAW, mereka dah bertamadun macam mana Nabi Adam AS tamadun. Tak ada istilah primitif. Baru nak cari batu kayu api, macam mana nak nyala api. Itu cerita kita belajar dalam sejarah sekolah kebangsaan yang bengong tu. Dia ajar macam tu. Itu bukan teori dalam Islam, itu teori orang putih bengong. Ada zaman batu, zaman ais, dia bahasa-bahasa macam tu lah. Memanglah tak adalah bangunan tinggi, tak adalah mesin, mana ada laptop apa. Tapi dari sudut tamadun manusia reti guna api, pakaian, tutup aurat, macam mana? Dia tahu apa yang memalukan, tak memalukan ni. Dah ada sejak bermula dengan Nabi Adam AS. Memang tak ada cerita dalam buku sejarah, ada cerita benda merepek. Kan mesti betul buat dia tulis kan, politik saya tak apa tu apa? Zaman apa? Ada berapa peringkat? 6, 7. Politik kan nama-nama macam tu kan. Hampir tengoklah saya tak belajar dengan sejarah macam tu, saya tak tahulah. Tak apal tu, kalau apal saya sebut dah kan. Dia ada belajar macam tu. Hampa belajar macam tu kan? Tak tahu. Sekolah kebangsaan tak ada semua itu. Bukan hampa tidur masa belajar sekolah kebangsaan tu. Kan ada zaman batu, zaman purba, zaman ais apa macam tu kan. Dia tamadun itu. Seolah-olah zaman kita ni zaman moden, zaman tu zaman purba kala kan, bahasa macam tu ada kan. Zaman orang purba macam mana? Pakai kulit binatang, cawat. Yang tu orang purba kala memang zaman dulu, yang tu yang khilaf syarak. Yang ikut syarak macam mana? Tak pakai gitu. Macam mana istilahnya kita pakai sempurna, macam itulah sempurna mereka pakai. Bahasa sempurna tu ada dobit dia, mengikut syariat mereka lah. Tapi takkan ada pakai hanya tutup cawat macam tu, tidak. Bahkan dengar zaman moden ni pun ada tak yang hanya tutup cawat saja, pakai spenda aja. Tu Olimpik banyak renang. Bahkan waktu cantik apa catwalk, dot walk, pig walk semua ada. Jalan babi, jalan tikus semua ada. Gedik tunjuk punggung baju, pakai spenda. Macam-macam pakaian yang menjolok mata kan, bahkan membutakan mata. Macam yang tu dianggap sebagai pakaian tamadun. Itu bukan tamadun, itu bengong. Pakaian yang betul ni tutup kelombor semua dengan mata-mata pun tutup. Itu pakaian Islam. Dah ada sejak nama Nabi Adam dulu ada istilah pakaian yang syar'i, yang patuh syarak. Walaupun zaman moden ni pakaian masih pakaian purba. Pakaian purba, cara hidup purba, masyarakat purba, pahaman purba, tauhid pun purba, semua purba. Hati sanubari pun purba. Kita ngaji betul-betul kalau tamadun akidah, tamadun fiqh, tamadun tasawuf, hati sentiasa penuh dengan nur nurani. Allah Taala. Itu kailah tu. Jadi kisah Nabi Adam tu dia bukan buat benda salah. Tu dia kata maka Nabi Adam makan, maka diberi pahala bagi haknya Nabi Adam. Pahala tak makan bakhuldi? Larangan ke suruhan sebenarnya? Sebenarnya kalau dengan bahasa lain, kalau bahasa ni lah Adam, kau makanlah bakhuldi ni, kau makan buah ni, kau keluar dari syurga, daripada zuriat kau makan akan keluar Nabi Muhammad SAW. Kataan direct je lah. Yang ni apa? Indirect. Tu nak faham benda macam tu yang ada istilah benda yang tersurat, ada yang tersirat. Ni kita baca apa ni? Saya duk cerita ni cerita apa? Cerita yang tersirat. Yang ni tersurat. Ada benda ijaz, benda mahazaf, buang. Yang ni ringkas sangat, terlalu ringkas Quran. Kalau baca tak betul, tambah nak faham dia dengan fahaman betul, hanya tengok satu tempat ni saja, tak tengok the whole view kisah Nabi Adam. Dan siapa Nabi Adam ni? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa ibadaka minhul mukhlasin. Tak faham hak tu, duk kata Nabi Adam kena tipu dengan syaitan. Keluar tu pasal tertipu dengan iblis. Satu keluar makan, dihalau, berdosa, taubat 40 tahun. Berdosa kerana buat satu dosa. Tak. Dia fatakuna minaz zalimin rabbana zalamna tu bukan nisbah dia makan bakhuldi.
Dia Rabbana zalamna tu pasal daripada keturunan dia ada yang tak patuh ilahi. Pasal tu dia rasa dia salah. Tu yang disebab orang abror, dia akan bangga, very proud, aku dah berjaya buat macam ni. Tapi dia muqarrabin, pada aku masih bersalah, pengorbanan aku tak kira mana, pasal ada yang masih yang derhaka dan durjana. Zalamna anfusana, aku salah ya Allah. Mulianya Nabi Adam. Itu Rabbana zalamna. Itu saya ngaji Tok Guru tahu apa? Jadilah macam mana Nabi Adam. Tahu mana? Walaupun sangat taat, rasa tak taat, rasa masih buat benda yang salah. Itu yang saya ngaji ada guru sebut dengan prinsip Urdu dia macam mana? Me borahu sub aci. Taat gila punya. Apa dia? Me borahu. I'm bad person, others are good. I'm bad person. Nabi Adam bagus tak? Nabi Rasul ni. Korban besar tak? Me borahu sub aci. Aku ni I'm a bad person, others are good. I'm a bad person. Allah maghfirli, astagfirullah. Sibuk dengan diri kita yang banyak salah dan benda tak elok. Aku banyak salah. Macam mana pun yang tak, itu nisbah kita punya dalam hati . Macam mana pun depan mata kita nampak yang salah-salah . Tu yang amar ma'ruf nahi munkar, ada satu konsep lah kena mengaji itu, tanggungjawab. Tu Tapi kita dengan orang salah macam mana? Hebat macam mana pun, la quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, Rabbana zalamna anfusana. Bagi jadi Nabi Adam. Itu kisah sekali lalu Nabi Adam. Ya, sama prinsip tu. Itu zikir Nabi Yunus. Dia kena telan ikan, derhaka ke taat? Satu hal pula cerita Nabi Yunus pula. Satu sesi pula untuk cerita Nabi Yunus. Pasal nak boleh hadam tu. Nabi Yunus bukan kena telan ikan bukan pasal dosa. No. Tak ada dosa pada Nabi dan Rasul. Dengar prinsip tu. Jangan buat silap, jangan buat mangkor tu. Dah betul cerita Nabi Adam, cerita Nabi Yunus pula kantoi. Jangan. Lagi cerita Nabi Daud pula kantoi. Nabi Sulaiman kantoi. Cerita Nabi Yakub kantoi. Cerita Nabi Yusuf kantoi. Nabi Yusuf pun jatuh hati juga Zulaikha. Pasal apa? Hamma bihi wa hamma biha. Zulaikha pun suka kat Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun suka kat Zulaikha. Ya betul. Nabi Musa, Nabi Yusuf pun memang ada jatuh hati dekat Zulaikha nak buat benda salah. Babi bolehnya tu, Nabi bukan macam tu. Silap lah kalau faham macam tu. Tu zahir ayat macam tu. Kau tak mengaji tafsir daripada ahli dia, kau tengok zahir ayat, zahiriyah. Mana-mana. Baik. Kerana wajib Rasul itu bersifat amanah dan mustahilnya khianat. Jadi kita panjang hari ni, pasal nak baca berhenti tengah jalan tak lagi, kena langgar dengan orang. Satu saya habis sekali, biar version tu selesai. Nak ngaji satu tafsir apa ayat Quran saya sebut sekali lalu apa tu, itu ngaji lama sikit. Lagi sebut pun kan boleh hadam semua, sebut majas aku ni macam itlaq ni, sebut ni itlaq ni, radatil ni, qaridah dia apa-apa saya sebut sambil-sambil tu, nak menunjukkan dia ada disiplin ilmu situ. Kalau kata kitab rujukan mana, kalau aku tunjuk pun kau boleh faham macam mana. Satu kadang-kadang nak tengok kitab bukan senang. Saya dulu memang bukan ada upaya nak tengok kitab, tapi bila dengar guru dah cerita macam mana, senang je hadam, buka kitab, dan kita akan jadi betul kacamata kita. Tengok, okey betul. Tengok kitab ni, ada juga kitab ni macam ni. Ada juga kitab ni macam ni. Ada juga kitab ni macam ni. Kita dah diberi kacamata hak betul. Kita tengok, boleh tengok yang betul lah. Kita akan ambil yang betul. Yang tak betul kita tinggalkan. Dan kita tak cerita pun yang tak betul tu. Kita akan cerita yang betul supaya jangan jadi yang tak betul. Orang yang kacamata tak betul, macam mana? Tambah tak pernah dapat panduan yang betul. Kitab ni kata Nabi Adam dosa. Ni kena tipu dengan syaitan. Ni. Dia kacamata dia tak betul. Pakai spek lain power. Tengok kelabu. Kita dapat tengok yang sangat tajam. Letak je. Fabasarukal yawma hadid. Tajam. Very sharp. Very clear. Baik. Wallahualam. Kita sambung nanti.
Mustahil khianat dengan dalil akli dan dalil nakli dan ijma' ulama. Satu siapa yang kata Nabi Adam berdosa, bermasalah tu. Bermasalah tu. Bahasa dia bermasalah. Kalau atas umum Nabi Rasul yang maksum, yang amanah, dipahamkan khianat buat benda haram, kata berdosa tu dengan mana Nabi Adam buat benda haram, maka Mbah Khuldi itu haram atas dia. Siapa kata macam tu boleh keluar daripada Islam. Pasal apa? Batalkan sifat amanah Rasul, sedangkan tu sifat mustahil. Bermula dalil lah. Jumpa nanti dalil, insya-Allah. Wallahu alam. Soalan ada kumpul kemudian. Saya panjang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.